Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hari ini Cikgu Jeffrey akan mengajar sejarah tahun 4, tema sejarah awal negara, unit 1 mengenali sejarah. SK yang perlu cikgu tekankan pada unit ini iaitu SK 1.1 iaitu pengertian dan kemahiran ilmu sejarah. Manakala SP-nya 1.1.1 iaitu menyatakan pengertian sejarah dan K-nya 1.1.6 iaitu menyatakan kepentingan mempelajari sejarah. Jadi, objektifnya pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah, murid dapat yang pertama, menyatakan 3 pengertian sejarah. Yang kedua, menyatakan 3 kepentingan mempelajari sejarah. Boleh murid-murid? Bagus! Jom kita tahu apakah pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Manakala, mengapakah pengertian sejarah perlu diketahui bagi murid-murid tahun 4? Supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Herodotus ialah seorang ahli sejarah Yunani yang dilahirkan di Halikarnassus, Karya, sekarang digelar Bodrum, Turki, dan hidup dalam abad ke-5 sebelum Masihi iaitu sekitar 484 hingga 425 sebelum Masihi. Beliau digelar sebagai bapa sejarah kerana beliau merupakan ahli sejarah yang pertama diketahui menyimpang daripada tradisi catatan peristiwa gaya Hemerus. Beliau akan mendekati bahan sejarah sebagai satu kaedah penyiasatan dengan mengumpul bahan-bahan sejarah yang diperoleh secara sistematik dan kritis serta kemudiannya menyusun bahan-bahan berkenaan dalam historiografi. The Histories merupakan salah sebuah karyanya yang diketahui penghasilannya yang menerangkan tentang catatan penyiasatan mengenai asal-usul perang antara Yunani Parsi dan termasuk banyak maklumat geografi dan etnografi. Sebahagian kandungan penyiasatan beliau adalah khayalan dan tidak tepat, namun beliau jelas menyatakan bahawa beliau hanya melaporkan apa-apa sahaja yang diberitahu kepadanya. Jadi, apakah pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah? Mengikut Herodotus, beliau menyatakan sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya. Di sini saya sertakan ilustrasi Herodotus. Contoh, pendudukan Jepun di tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945 boleh dikaitkan dengan pandangan sejarawan ini. Tokoh Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun ataupun lebih dikenali dengan Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sains Arab yang hidup antara tahun 1332 hingga 1395. Nama penuhnya adalah Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakr Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun, lahir pada 27 Mei 1332 di Tunisia dan meninggal dunia pada 17 Mac 1406 di Kahirah, Mesir. Keluarga Ibnu Khaldun merupakan orang berada yang memberikan pendidikan terbaik kepadanya. Ibnu Khaldun merupakan salah seorang pakar sejarah Arab teragung. Juga dikenali sebagai bapa kepada sejarah kebudayaan dan sains sosial moden. Ibnu Khaldun turut mengembangkan falsafah tidak berasaskan keagamaan paling awal, terkandung dalam karyanya Muqaddimah, iaitu pengenalan. Ibnu Khaldun juga menulis sejarah Muslim di Afrika Utara yang terulung.
Beliau menghabiskan riwayatnya sebagai guru dan pensyarah di Al-Azhar dan universiti lain. Ibn Khaldun juga pernah dilantik sebagai hakim diraja oleh Sultan Abdul Qabbas Kairo dan mengerjakan haji pada 1387. Ibn Khaldun juga merupakan salah seorang pakar sejarah Arab yang teragung. Karya teragungnya iaitu Muqaddimah, bermula sebagai penulisan mengenai sejarah orang-orang Arab dan Babel, tetapi mengandungi pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah, politik dan ekonomi. Ibn Khaldun juga mempercayai bahawa perkara yang dikurniakan Allah boleh dibuktikan secara pengalaman dan kajian. Manakala, apakah pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah? Mengikut Ibn Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Peradaban bermaksud kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. E.H. Carr telah dilahirkan pada 28 Jun 1892. Beliau merupakan sejarawan, diplomat, wartawan dan ahli teori hubungan antarabangsa Inggeris. E.H. Carr lebih dikenali dengan sejarah 14 judul Kesatuan Soviet dari tahun 1917 hingga pada tahun 1929. Tulisannya itu tentang hubungan antarabangsa, terutama The 20 Years Crisis, dan dengan bukunya What is History, beliau meletakkan prinsip historiografi iaitu menolak kaedah dan amalan sejarah tradisional. Berpendidikan di London dan di Trinity College, Cambridge. Pada tahun 1936, beliau memulakan kerjaya sebagai ahli akademik. Pada tahun 1941 hingga 1946, Carr bekerja sebagai penolong penyunting di The Times. Beliau menulis karya besar 14 judul tentang sejarah Soviet berjudul A History of Soviet Russia. Pada 1961, beliau telah menyampaikan syarahan di University of Cambridge yang menjadi asas bukunya What is History. Beliau telah meninggal dunia pada 3 November 1982. Apakah pandangan sejarawan yang lain tentang pengertian sejarah? Mengikut E.H. Carr, beliau menyatakan sejarah ialah satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Saya sertakan ilustrasi E.H. Carr. Di sini kita dapat kaitkan Kuala Lumpur dahulu dan kini merupakan satu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Boleh murid-murid? Bagus. Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Khoo Keng. Beliau telah dilahirkan pada 28 Mac 1937 di Kampar, Perak, Malaysia. Beliau ialah seorang ahli sejarawan terkemuka di Malaysia dan mendapat kehormatan emeritus dari Universiti Malaya. Beliau berkelulusan dari Universiti Malaya dan beliau telah mendapat sarjana kedoktoran PhD berdasarkan tesis beliau yang bertajuk The Beginnings of Political Extreme in Malaya 1915 to 1935 pada 1973 yang diseliahkan oleh Profesor Kennedy G. Trigoning. Beliau kemudiannya telah bertugas sebagai seorang profesor sejarah di College Universiti Malaya. Beliau telah menghasilkan sebanyak 87 penulisan yang berfokus pada sejarah Malaysia. Beliau juga merupakan tokoh yang terlibat dalam penggubalan rukun negara. Beliau telah meninggal dunia pada 28 Mei 2019. Apakah pandangan sejarawan Malaysia tentang pengertian sejarah? Mengikut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Ho Keng Kim, beliau menyatakan sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku. Di sini saya sertakan gambar Profesor. Apa yang boleh dikaitkan
dengan pandangan beliau, contohnya pengumuman Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hiri Melaka dan Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Federal Redong Segamat Johor pada tahun 2018. Murid bolehlah rujuk buku teks digital. Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Beliau merupakan tokoh sejarawan yang banyak menjalankan kajian tentang sejarah di Malaysia. Antara buku beliau seperti Pengertian dan beberapa perbahasan mengenai teori dan kaedah, Sejarah Sejarawan dan Pensejarahan pada tahun 1988, Pensejarahan Melayu 1800 hingga 1960 dan Ilmu Sejarah Falsafah Pengertian dan Kaedah pada tahun 2001. Apakah pandangan sejarawan tentang pengertian sejarah mengikut Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim? Beliau menyatakan sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Di sini kita boleh kaitkan daripada catatan dalam buku hari ini dalam sejarah. Boleh murid-murid? Bagus. Ada soalan murid-murid? Tiada? Bagus, anda memang bijak. Jadi saya berikan latihan. Jawab soalan berikut. Yang pertama, nyatakan pengertian sejarah daripada pendapat 3 tokoh sejarawan. Yang pertama, mengikut Herodotus. Yang kedua, mengikut Henoch Khaldun. Dan yang ketiga, mengikut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Keng Kim. Boleh murid-murid? Soalan yang kedua pula. Nyatakan pengertian sejarah daripada pendapat kamu. Dan soalan yang ketiga, nyatakan 3 kepentingan sejarah. Jadi, jika anda masih kurang faham, bolehlah menonton video ini semula sehingga anda boleh menjawab soalan latihan ini. Boleh murid-murid? Anda memang bijak. Bagus. Baiklah murid-murid, pesanan saya untuk kali ini. Yang pertama, sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan. Yang pertama, murid perlu mendengar dan mengulangi menonton video untuk memahami pembelajaran. Yang kedua, buatlah latihan untuk memantapkan pengetahuan. Yang ketiga, buatlah latihan dengan menyalin di dalam buku tulis. Yang keempat, selepas menyiapkan latihan, bolehlah hantar kepada guru melalui pesanan WhatsApp ataupun apa-apa medium. Yang kelima, terima kasih saya ucapkan kerana sudi bersama dengan saya pada kali ini. Sampai berjumpa lagi. Selepas menonton, cikgu mohon kamu semua untuk subscribe channel Jeffrey J supaya cikgu ada rasa semangat lagi untuk membuat video seterusnya. Terima kasih.